الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله سبحانه وتعالى قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وقال النبي صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أما بعد. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, syukur pada Allah pada pagi ini dapat kita bersama-sama lagi untuk kita teruskan pengajian kita berkaitan dengan kitab fiqh kita menurut mazhab Imam Syafi'i rahimahullahu taala dengan menggunakan kitab Kifayatul Akhyar. Dan insya-Allah pagi ini kita nak sambung berkaitan dengan sunnah-sunnah dalam perkara-perkara sunat yang dilakukan dalam solat, ketika dalam solat, sunat-sunat yang dilakukan ataupun ditunaikan dalam solat kita. Sebelum itu, nama Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, pagi ini, hari ini adalah hari yang ke-9 Zulhijjah. Suka saya ingin ingatkan kepada tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sana ada orang yang berpuasa hari Arafah semalam, kan? Ada tak? Suka saya ingatkan, ini sekadar peringatan, kan? Bagi siapa yang puasa hari Arafah semalam, maka hari ini haram katanya puasa. Kenapa saya kata begitu? Sebab dia niat semalam hari Arafah, maka 9 Zulhijjah. So hari ini bagi hak dia ialah 10 Zulhijjah, kan? Maka bagi hak dia tak boleh puasa. Dia lah yang puasa semalam hari Arafah. Okey. Jadi siapa yang semalam dia puasa sunat biasa ataupun sunat Zulhijjah, sekadar kita sembahyang sunat Zulhijjah, bukan niat sunat hari Arafah, maka hari ini tak apalah dia nak sembahyang sunat hari Arafah. Jadi siapa yang semalam dia dah puasa sunat hari Arafah, bagi hak dia yang dah berpuasa pada hari semalam, hari ini dia tak boleh puasa. Faham ni kata kan? Faham tak faham? Senang je kan dia punya kronologi dia, kan? Sebab bagi yang puasa semalam hari Arafah, bagi hak dia hari ini hari yang ke-10, kan? Bila hari ini hari yang ke-10, hari ini adalah bagi dia ialah hari raya, kan? Dia tak boleh puasa lah. Sebab kalau nak ikut sana, sebab sana hari ini hari Sabtu adalah hari apa lagi? Kalau kat Mekah hari raya lah, kan? Jadi bila hari raya tak boleh dah puasa. Bukan puasa je ikut, kalau nak ikut lah, kan? Bukan puasa saja ikut di Mekah. Cuma dia tak boleh lah pergi sembahyang hari raya hari ni seorang-seorang, kan? Kat masjid apa semua. Sebab dia ikut pula uruf kat sini. Sembahyang ni bila? Besok. So dia datang sembahyang besok. Situ kadang-kadang ramai yang terlepas pandang, disebabkan macam Allah Subhanahu wa taala ialah mungkin kita kata terikut dengan semalam hari Arafah, kenapa kita nak puasa hari Sabtu, hari Ahad, hari wukuf, hari Jumaat, katakan di Mekah. Ya, kita kata memang ada pandangan ulama muktabar, katakan sama ada nak puasa semalam ataupun nak puasa hari ini, memang ada pandangan yang muktabar. Walaupun kebanyakan para ulama mengatakan mengikut matlaq masing-masing, mengikut tempat melihat anak bulan masing-masing. Kalau ikutkan memang kita puasa hari inilah sunatnya hari Arafah. Tapi dia berkeras juga, sebab nak semalam, sebab dia kata wukufnya semalam. Tapi kita kata bila nak dah puasa semalam, hari ini tak boleh puasa. Itu je. Kenapa pula Ustaz? Kita kan kat Malaysia. Pula semalam kau cakap kau nak puasa semalam sebab kau nak ikut Mekah, tak? Jadi bila hari ni kau nak ikut kat sini pula, tak boleh, kan? So dan niat puasa hari Arafah semalam, macam Allah Subhanahu wa taala hari ni tidak ada dah.
Kerana hari ni tidak ada dah hari puasa sunat bagi dia, berbanding dengan semalam orang hanya puasa sunat biasa ataupun puasa sunat Zulhijjah sahaja. Biasalah kita kan memang disunatkan berpuasa 1 sampai 9 Zulhijjah. So far tak apa. Okey. So hari ni dia nak niat puasa hari Arafah. Okeylah. Khair insya-Allah. Tu kan. Wallahu a'lam. Ya. Hari Tarwiyah lain. Hari Tarwiyah ialah 8 Zulhijjah. Bukan. Dia yang kalau semalam tu dia niat puasa hari Arafah. Tak. Adik kerana sebab wukufnya semalam, katakan. Maka itu hari ni dia tak boleh lah puasa. So semalam kalau dia niat puasanya semalam ialah puasa hari 8 Zulhijjah. Dia kata puasa sunat Tarwiyah ke hari puasa sunat 8 Zulhijjah ke, okey, so kita tak ada masalah. Wallahu a'lam. Kadang-kadang dia puasa dua-dua, kata kan. Semalam puasa hari Arafah, hari ni dia juga puasa hari Arafah. Sampai 2 kali puasa hari Arafah. Siapa yang ajar pula 2 kali pula dia puasa hari Arafah? Ada. So still on one, kata kan. Sama ada hari semalam ataupun hari ini, kata kan. Dan kalau semalam, hari ni, kalau semalam, hari ni tak boleh puasa. Allahu a'lam. Okey. Baik. Jadi tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Kita terus aja topik kita pada pagi ini, iaitu sunat-sunat yang ditunaikan ketika sedang salat. Dalam ketika menunaikan salat, salat, kita ada 2 lah, dipanggil ataupun panggil 3. Saya suka bagikan kepada 3 bahagian. Yang pertama sekali, nama Allah Subhanahu wa taala, selain daripada rukun lah, rukun kita dah ambil, kita ada sunat ab'ad, dan yang kedua kita ada sunat hay'ah, dan yang ketiga dipanggil adab-adab, katakan. So muallif rahimahullah taala dia terangkanlah, katakan beberapa sunat ab'ad dahulu, kemudian nantikan dia cerita berkaitan dengan sunat hay'ah. Tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala, apa dia sunat ab'ad, apa dia sunat hay'ah, katakan. Sunat ab'ad ialah sunat yang yang kalau tidak dilakukan, dilepas pandang atau terlupa, maka perlu dijabarkan, ataupun istilahnya itu dalam bahasa jabar tu makna dalam bahasa Arab, makna perlu ditampung dengan sunat sahwi. Sunat ab'ad. Maka bila kata tertinggal, contohnya yang tertinggal tadi tasyahud awal, maka dia tertinggal tasyahud awal, dia hendaklah sujud sahwi. So bila tertinggal tasyahud awal, kita kata bila dia dah bangun, imam dah bangun melepasi daripada paras rukuk, dia tak boleh turun, walaupun diingatkan oleh makmum subhanallah, dia tak boleh turun, dia kena teruskan. Jadi maklumlah bila dah diingatkan subhanallah tu, imam tu maklumlah yang dia tertinggal sujud, dia tertinggal tasyahud awal. Maka tuan-tuan mati Allah, makmum tak boleh nak mufaraqah, makmum kena follow, ikut. Cukup dah sekali je subhanallah. Jangan dah baca tasbih subhanallah tu, imam pun teruskan semayang, dia tasbih lagi subhanallah. Sampai 3-4 kali dia tasbih, tak sah, dia katakan. Cukup dah, maklum dah. Sebab imam dia tak boleh turun. Dia tak boleh turun pada tasyahud awal, dia tak boleh turun dah kalau dia naik. Bahkan kalau dia turun, kata ulama, batal semayang dia. Batal semayang. Jadi tuan-tuan macam Allah Subhanahu wa taala, dia boleh untuk tidak naik meneruskan solatnya jika dia naik tadi belum tiba paras rukuk. Belum tiba paras rukuk. Tapi kalau dia dah bangun, macam Allah, lututnya pun dia dah angkat, katakan dah bangun, kata dah berdiri, maka dah tak boleh dah untuk dia teruskan. Dia teruskan. Maknanya untuk dia duduk tasyahud awal, apa yang perlu buat ialah dia teruskan solat. Baik. Kemudian tuan-tuan macam Allah Subhanahu wa taala, sunat-sunat ab'ad ni dalam semayang dia tak banyak. Dia ada beberapa perkara lah. Yang pertama, dalam muallif kitab ni dia kata wa ba'da dukhul fiha syai'ani. Dia at-tasyahudul awwal
wal qunutu fi subhi wa fil witri fi nisfil akhir min syahri Ramadan. Sedangkan dalam salat ada dua yang hal yang disunatkan. Dua sunat itu yang disebut kat situ ialah sunat ab'ad lah, sunat ab'ad. Ada dua, iaitu tasyahud awal, qunut pada salat subuh, dan witir di separuh akhir Ramadan. Jadi tuan-tuan Allah Subhanahu wa taala, dua ni antara sunat ab'ad. Tapi setengah ulama dalam setengah kitab dia letak tambah lagi. Yang pertama, duduk untuk tasyahud awal tu sendiri. Bukan setakat tasyahud, tetapi duduk untuk tasyahud awal itu juga termasuk dalam perkara yang sunatnya sunat ab'ad. Itu dikerjakan pada setiap kali 2 rakaat dalam salat yang 3 ataupun 4 rakaat. Kalau 2 ni kita ada pada salat maghrib, salat asar, zuhur, asar, dan juga salat isyak. Duduk tasyahud awal itu dia bukan fardu, dia sunat. Tapi sunatnya adalah sunat ab'ad. Seperti mana thabit dalam hadis Nabi SAW, hadis Abdullah bin Buhainah radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah SAW salat zuhur bersama dengan kami, lalu baginda bangun dari 2 rakaat dan tidak duduk. Tatkala selesai salat, baginda sujud 2 kali setelah itu, kemudian memberi salam. Sekiranya ia fardu, nescaya Rasulullah SAW melakukannya dan tidak cukup hanya dengan sujud sahwi. Itu hadis Nabi SAW. Jelas bagi saya, kita katakan untuk tasyahud itu nama Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama lah, duduk dan juga bacaan tasyahud. Jadi bukannya bacaan tasyahud sahaja sunat ab'ad, bahkan duduknya juga termasuk. Jadi bacaan tasyahud itu yang biasalah yang kita tahu, at-tahiyyatul mubarakatus salawatut, sampailah selawat ke atas Nabi, Allahumma salli ala Muhammad. Maka tuan-tuan Allah Subhanahu wa taala, boleh kita kata di sini maknanya semua ulama, sebanyakan ulama sepakatlah menyatakan duduk itu ataupun dan juga tasyahud termasuk dalam perkara yang sunat, panggil sunat ab'ad. Dan juga dalam tasyahud ni juga ialah kita disunatkan berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu antara yang ada juga disebut termasuk dalam dalam sunat ab'ad itu, duduknya, bacaan tasyahudnya, fil alam, kita duduk bacaan tasyahudnya, dan juga normatif Allah, dia selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. At-tahiyyatu mubarakatuh salawatut thayyibat, assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullah, assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, Allahumma salli ala Muhammad. So selawat itu hukumnya adalah sunat ab'ad, termasuk dalam perkara yang bila ditinggalkan perlu digantikan dengan sujud sahwi. Wallahu a'lam. Ada. Kemudian mati Allah Subhanahu wa taala, kita kata selawat ni kita kata dia ditinggalkan. Kalau selawat ni ditinggalkan, maka ditutupi dengan sujud sahwi. Wallahu a'lam. 3 benda inilah dalam satu perbuatan. Biasanya kalau orang tertinggal sujud sahwi, bila tertinggal tasyahud ni, dia akan tinggal 3 lah. Dia akan tinggal duduknya, duduk iftirashnya, dan duduk tasyahudnya, bacaan tasyahud, dan juga selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau sujud sahwi ni, walaupun dia tertinggal 3 perkara ke 4 perkara, dia tetap sujudnya 2 kali juga. 2 kali je untuk cover untuk semua. Dia tak perlu kata 1 perkara sunat 2 sujud sahwi, kena 3 jadi 6. Tidak. 3 sunat, perkara sunat ab'ad yang ditinggalkan tadi dengan cara tidak sengaja, maka tuan-tuan Allah Subhanahu wa taala disunatkan baginya sujud sahwi sebanyak 2 kali sahaja, walaupun perbuatannya tadi lebih daripada 2. Wallahu a'lam. Baik, yang seterusnya nama Allah Subhanahu wa taala,
selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, selawat ke atas keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika tasyahud akhir. Mana tasyahud akhir kan kita ditambah lagi selepas selawat, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim ila akhiri. Mana sampai habis itu selawat ke atas keluarga baginda sallallahu alaihi wasallam ialah termasuk dalam perkara-perkara yang sunat, yang dipanggil sunat ab'ad. Wallahu a'lam. Allahumma salli ala Muhammad tu wajib, wa ala ali Muhammad, dan ke atas ahli keluarga baginda sallallahu alaihi wasallam, hak tu kita kata dipasuk dalam perkara-perkara yang dipanggil sunat ab'ad. Dan yang kelimanya ialah kunut. Kunut katakan, kunutun katakan, bukan istilahnya kunut pendek, kunut panjang nama Allah, dengan hanya kunut katakan, walaupun benda itu tersebar dalam masyarakat katakan, dalam apa ni Facebook, dalam video di YouTube dan sebagainya katakan. Tapi kunut yang sebenarnya ialah bacaan yang kita biasa bacalah, Allahumma hdini fi man hadait. Itu dibaca Allahumma hdina kalau ramai. Ada. Kadang-kadang ada juga yang tersilap baca, mula-mula baca betul Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait, tapi bila ujungnya dia baca wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa astaghfiruka wa hak ujung dibaca untuk dia seorang. Ada. Kalau dia imam, dia tersilap mengatakan, dia tersilap. Jadi kalau dia jadi imam, dia bacalah semuanya dengan kami, wa nastaghfiruka wa natubu. Ada wa nastaghfiruka wa natubu untuk jamak, untuk ramai jika dia mengimami salat mengatakan. Wallahu a'lam. Jadi doa kunut itu termasuk dalam perkara yang dipanggil sunat. Yang sunat apa Ustaz? Sunat ab'ad dalam mazhab Syafi'i. Maka sunat ab'ad menamati Allah Subhanahu wa taala, kalau terlupa kunut maka perlulah dijabarkan ataupun ditampung dengan sujud sahwi. Wallahu a'lam. Persoalan kunut ini menjadi khilaf di sisi ulama, di antara jumhur ulama dengan mazhab Syafi'i untuk solat subuh menamati Allah. Khilaf, adakah masih lagi solat sunat subuh itu masih ada kunut ataupun tidak. Sebab pandangan mazhab lain, mazhab Syafi'i, mazhab Hanbali, Hanafi, Maliki tidak ada kunut pada solat subuh katakan secara khusus. Wallahu a'lam. Yang ada hanya dalam mazhab Syafi'i rahimahullahu taala, dengan menggunakan hadis daripada Anas bin Malik radhiyallahu an, mazala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqnutu fi subhi hatta faraqa ad-dunya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih meneruskan kunut subuh itu sehinggalah baginda wafat. Jadi ini hujjah dalam mazhab Syafi'i. Hadis ini riwayat Imam Ahmad dan yang lainnya. Hadis ini adalah hujjah dalam mazhab Syafi'i bahawa salat subuh itu masih lagi adanya kunut subuh. Wallahu a'lam. So hadis ini telah disahihkan oleh banyak ilmuwan hadis. Antaranya ialah Hakim, Imam Hakim, Baihaqi, dan Baihaqi berkata konsekuensi hadis ini diamalkan oleh keempat khalifah katakan. Wallahu a'lam. Maknanya kita tadi punya dari segi sanadnya ataupun dari segi kekuatan hadis ini memang ada khilaf di sisi ulama dalam pentasihannya, tetapi ada ulama yang mensahihkan hadis tersebut, mensahihkan hadis ini. Jadi begini je kita katakan, Ustaz nak bergaduh lah. Ada doa kunut ke tak ada doa kunut nama Allah, sampai orang yang sembahyang kunut, orang yang tak baca doa kunut tak nak ikut orang yang sembahyangnya baca doa kunut nama Allah Subhanahu wa taala. Ini kita kata tidak berlaku sepatutnya, katakan. Tidak berlakulah sepatutnya. Wallahu a'lam. Kemudian nama Allah Subhanahu wa taala kunut juga seperti mana yang disebut, katakan nanti kita lihat ada lafaznya itu, kat situ kita bacalah. Kunut pada rakaat kedua juga diriwayatkan dalam Bukhari dan juga sahihnya, dan dilakukan setelah mengangkat kepala dari rukuk
berdasarkan riwayat Bukhari dan juga Muslim dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahawa ketika Rasulullah SAW melakukan kunut atau orang-orang yang terbunuh dalam peristiwa Bi'r Ma'unah, beliau melakukannya setelah rukuk. Jadi kita kiaskanlah, menggunakan kaedah kias untuk kunut subuh dengannya, itu dilakukan selepas saja rukuk pada rakaat yang kedua solat subuh. Wallahu a'lam. Dalam Sahihain dan riwayat Bukhari dan juga Muslim diriwayatkan daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW melakukan subuh sebelum bangun dari rukuk. Sebelum bangun daripada rukuk. Imam Baihaqi berkatakan, tetapi yang meriwayatkan tentang kunut setelah bangun dari rukuk lebih banyak dan lebih kuat hafalannya. Tidak dalam kunut pun ada masalah, ada khilaf. Bila nak baca doa kunut tu pun ada khilaf di sisi ulama. Ada yang kata sebelum rukuk, ada yang kata selepas rukuk, katakan. Dan yang kata sebelum rukuk tu bukan riwayat biasa, riwayat Bukhari dan juga Muslim. Ada riwayat Bukhari dan juga Muslim. Tetapi kita kata dalam riwayat yang kebanyakan riwayat juga dalam Bukhari dan riwayat-riwayat yang sahih juga, Nabi dan ataupun kebanyakan riwayat ada menyatakan bahawa Nabi melakukan selepas rukuk. Wallahu a'lam. Hal ini tidak kita kata seandainya katakan, kata Imam Baihaqi rahimahullah taala, pandangan yang riwayat yang menyatakan Nabi baca selepas rukuk itu lebih banyak dan lebih kuat hafalannya. Wallahu a'lam. Ini dia kata seandainya, kita dalam masalah lain, seandainya ia melakukan kunut sebelum rukuk, maka dalam kitab Rawdah, khususnya kita dalam mazhab Syafi'i, hal itu tidak sah menurut pandangan yang sahih dalam mazhab. So hendaklah dia melakukan sujud sahwi menurut pendapat yang lebih sahih. Katalah dia baca doa kunut selepas habis surah, dia terus baca doa kunut, Allahumma hdina fi man hadait, contoh. Ya. Jadi dalam mazhab Syafi'i, maka dia kena sujud sahwi. Kalau dia tak lakukan, dia melakukan kunut itu sebelum rukuk. Kerana tempat yang difatwakan dalam mazhab ialah selepas rukuk. Wallahu a'lam. Lafaznya seperti biasalah yang kita baca, Allahumma hdini fi man hadait. Dibaca kalau jamak, Allahumma hdina fi man hadait. Nak. Dia tak payah panjang hadait. Hadait. Tak ada hadait. Tekan. Maknanya dia matikan dekat situ. Wa'afini ataupun wa'afina fi man afait, wa tawallana ataupun wa tawallani untuk seorang, mai wa tawallana fi man tawallait, wa barik lana kalau kata seorang, kalau banyak wa barik lana, wa barik li kalau seorang, wa barik lana kalau ramai, fi ma a'tait, wa qini kalau seorang, waqina syarra ma qadait, fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik, wa innahu la yadhillu man walait, tabarak rabbana wa ta'alait. Sampailah habis kita tu, wa nastaghfiruka wa natubu ilaik kalau ramai, kalau seorang, wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Cuma di sini nama Allah Subhanahu wa taala, mazhab dalam mazhab nyatakan ada pandangan kalau kita buka dalam kitab setengah kitab fiqh dalam mazhab Syafi'i, bila dekat kat mana biasa dibaca perlahan, fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik. Setengah imam dia akan baca perlahan di sini. Dia baca perlahan. So kenapa? Persoalannya kenapa? Kita orang Melayu kita, entah dulu Ustaz, fa innaka taqdi tu sampai daripada dulu lagi tu baca perlahan, imam baca perlahan, kita follow jelah. Kenapa? Soalannya kenapa? Agak kenapa tuan-tuan? Nak doa untuk diri sendiri, katakan. Ada jawapan lain? Dia sebenarnya macam Allah dibaca dengan perlahan di situ supaya kerana dianya bukan doa, tetapi dia adalah pujian ke atas Allah Subhanahu wa taala.
maka sebab itu dia tak perlu disebut amin, ya kan. Ada istilahnya fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik wa innahu la yadhillu man walait tabarak rabbana wa ta'ala falakal hamdu 'ala ma qadait. Hak tu di pujian. Sebab tu bila pujian itu dibaca perlahan untuk supaya makmum tidak mengaminkan kat situ. Ya tak. Dia sebab tu kalau setengah-setengah kita kata doa apa ni, kita dengar orang baca sebelah, bila ada orang baca doa ramai, bila petang pujian ni dia tak baca amin, dia baca ya Allah, ya Allah. Ada, dia tak baca amin. Sebab yang doa tu yang dibacakan amin. Itu adalah pandangan huraian kenapa mereka menyatakan fa innaka taqdi itu diperlahankan untuk tak nak makmum mengaminkan kat situ, kerana ianya lebih pada memuji Allah Subhanahu wa taala. Itu alasanlah. Wallahu a'lam. Kemudian mati Allah Subhanahu wa taala, seterusnya dalam riwayat yang lainlah, riwayat Abu Dawud, Tirmizi, Nasa'i dan selain daripada mereka, adalah yang meletakkan fi kepada pada kata fa innaka dan huruf waw dalam kalimah wa innahu la yadhillu man. Wa innahu la, itu ada tambahan-tambahan lah. Imam Rafi'i berkata para ulama menambahkan lafaz wala ya'izzu man adait sebelum kalimat tabarak rabbana wa ta'alait. Disebut dalam riwayat Imam Baihaqi ataupun falakal hamdu ala ma qadait astaghfiruka wa atubu ilaik. Kalau kita kata mufradnya dan kalau jamaknya nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wallahu a'lam. Itu pun ada riwayat Baihaqi rahimallahu taala. Perlu diketahui bahawa yang sahih ialah doa itu tidak wajib. Yang sahihnya doa itu tidak wajib. Bahkan seandainya ia melakukan kunut dengan membacakan ayat yang mengandungi doa dan meniatkannya sebagai kunut, maka sunnah tersebut telah terlaksana. Maknanya tuan-tuan Allah, kalau tuan-tuan tak baca Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait, tuan-tuan baca doa lain selain daripada doa tu, maka sah. Dia tidaklah terikat dengan lafaz Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait, katakan. Tidak terikat dengan lafaz itu, boleh dibaca dengan lafaz-lafaz dengan doa-doa yang lain. Jika kita niatkan doa itu doa kunut, sah, tak ada masalah. Wallahu a'lam. Lepas tu dikata sini Imam muallif kitab Kifayatul Akhyar ni dikata perlu diketahui bahawa yang sahihnya ialah doa itu tidak wajib. Bahkan seandainya ia melakukan kunut dan membacakan ayat yang mengandungi doa dengan meniatkan dia sebagai kunut, maka sunnah tersebut telah terlaksana. Hendaklah imam baca doa kunut dengan lafaz yang umumlah, dengan jamak. Bahkan mengkhususkan dirinya dengan doa hukumnya makruh berdasarkan sabda Nabi SAW. Dia baca Allahumma hdini fi man hadait wa afini fi man afait wa tawallani fi man tawallait. Makmum semua amin amin di imam, maka perbuatan itu dianggap sebagai makruh, katakan. Kalau kita lihat dalam hadis Nabi SAW, la ya'ummu 'abdun qauman fayakhussu nafsahu bida'watin dunahum fa in fa'ala faqad khanahu. Jangan sampai seorang hamba yang mengimami satu kaum mengkhususkan dirinya dengan doa tanpa menyertakan makmum tadi. Jika ia melakukan demikian, berarti dia telah mengkhianati makmum. Tapi ini untuk sunat, untuk apa, doa kunut nanti Allah Subhanahu wa taala. Itu doa kunut. Seperti mana disebut dalam syarah hadis. So hadis ini adalah untuk doa kunut. Kunut sama ada kunut subuh atau kunut witir ataupun kunut nazilah ataupun sewaktu dengannya, ya kan. Wallahu a'lam. Itu yang kunut yang dibaca dalam solat. Dalam solat. Yang demikian itu berlaku atas semua doa bagi seorang imam. Yang ini makruh baginya untuk mengkhususkan dirinya
Ini diungkapkan secara sarih oleh Imam Ghazali dalam Ihya Ulumuddin, merupakan konsekuensi dalam Al-Adhkar karya Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Bahkan disunatkan kita angkat tangan lah. Adapun mengusap wajah, tidak ada riwayat yang kuat mengenai perbuatan tersebut dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini pandangan Imam Baihaqi. Jadi lepas doa kunut tu tak payahlah sapu tangan, terus dia turun tangannya. Sunat yang kat tangan, tapi tak perlu dah mengusap muka ketika kunut dalam solat. Wallahu a'lam. So tidak juga disunatkan mengusap dada tanpa persisihan. Tak payah mengusap dada pula lepas tu. Tak. Wallahu a'lam. Bahkan sejumlah ulama menyatakan makruh halnya itu. Ini disebutkan dalam kitab Ar-Rawdah. Dan kunut juga disunatkan pada akhir witir pada separuh kedua bulan Ramadan. Demikian yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi rahimahullahu taala daripada Ali bin Abi Talib, Abu Dawud dan dari Ubay bin Ka'ab. Dan dalam riwayat Imam Tirmizi daripada Ali bin Abi Talib, dalam riwayat Abu Dawud daripada Ubay bin Ka'ab, Nabi buat witir itu maknanya selepas separuh Ramadan, maknanya hari masuk malam yang ke-15, kita kata sunat witir, katakan solat sunat witir, ada doa witir, katakan doa kunut witir lah. Ada yang berpendapat bahawa kunut dilakukan sepanjang tahun dalam solat witir. Ini pandangan Imam Nawawi. Pandangan Imam Nawawi, setiap kali solat witir sunat dia berdoa, adanya sunat doa kunut witir. Kalau dia semayang setiap malam doa kunut, setiap malam dia semayang witir, maka pandangan Imam Nawawi bahawa setiap kali dia salat witir adanya doa kunut. Wallahu a'lam. Itu pandangan Imam Nawawi dalam tahqiq. Ia berkata ini disunatkan sepanjang tahun. Ada juga berpendapat bahawa kunut dilakukan sepanjang bulan Ramadan. Macam kat Mekah kan, mazhab Ahmadi kata. Mazhab Syafi'i pun ada pandangan begitu. Dilakukan daripada awal Ramadan sampai akhir Ramadan. Ini pandangan Imam Rafi'i. Sebab tu kata kalau dia kunut daripada awal sampai akhir, jangan kata ni Wahabi kunut awal sampai akhir. Tak. Ini pandangan Imam Rafi'i. Imam Rafi'i adalah ulama mu'tabar dalam mazhab Syafi'i. Cuma yang difatwakan dalam mazhab Syafi'i, yang diamalkan, yang umumnya dalam mazhab Syafi'i diamalkan, ialah membaca doa kunut selepas ataupun apabila masuk 15 Ramadan, katakan. Wallahu a'lam bis-shawab, katakan. Seterusnya nama-nama Allah Subhanahu wa taala, antara sunat-sunat yang lain, kita masuk pada sunat hai'ah. Yang dipanggil sunat hai'ah. Sunat hai'ah ni sangat banyak, katakan. Sunat hai'ah ni sangat banyak. Kalau dalam senarai saya katakan keseluruhan sunat hai'ah itu ada lebih kurang dalam 30. Ada 30 sunat hai'ah. Ada. Kalau dalam kitab ni dia panjang perbahasan dia, katakan. Saya sebutkan secara ringkas nama Allah Subhanahu wa taala 30 perkara ni. Nanti kan sempat kita baca dalam kitab, kita baca dalam kitab. Ada 30 sunat hai'ah dalam salat kita. Secara ringkas kita katakan, pertama sekali nama Allah mengangkat kedua tangan ketika takbiratul ihram. Angkat tangan ini disunatkan kita mengangkat tangan sunat hai'ah pertama ketika takbiratul ihram, kedua ketika nak rukuk, ketiga bangkit daripada rukuk, keempat kita bangkit daripada tasyahud awal. So ada 4 tempat yang kita disunat mengangkat tangan. Pertama takbiratul ihram, ketika takbiratul ihram. Takbiratul ihram tu wajib. Ada. Takbiratul ihram tu wajib. Apa dia takbiratul ihram? Allahu akbar. Hak bacaan Allahu akbar tu wajib, rukun. Tetapi mengangkat tangan itu sunat hai'ah, katakan. Itu pertama. Bila yang disunatkan angkat tangan tu ada 4 tempat kita disunat mengangkat tangan. Pertama ketika takbiratul ihram,
yang kedua ketika rukuk, yang ketiga ketika bangkit daripada rukuk, yang keempat ketika bangkit daripada tasyahud awal. Ini 4 tempat yang kita sunatkan mengangkat tangan. Bersama-sama kita kata kita angkat tangan macam Allah Subhanahu Wa Taala, biasalah kita angkat tangan paras yang seperti mana kita dah uraikan sebelum ini macam Allah, iaitu paras di antara cuping telinga dengan telinga, katakan. Ini tak perlu bersentuhan sampai sentuh cuping telinga, tak perlu. Mana tangan tadi cukup dengan menghadap ke arah kiblat saja, tapak tangannya tadi. Wallahu a'lam. Itu sunat. Sunat hay'ah dia panggil. Yang kedua, nama Allah Subhanahu Wa Taala, perkara yang sunat hay'ah ialah meletakkan tangan kanan atas pergelangan tangan kiri ketika berdiri, katakan. Tangan kanan diletakkan di atas tangan kiri. Sama ada nak letakkan, dia 3 tempat dalam mazhab Syafi'i yang dibenarkan Imam Nawawi rahimahullah taala berdasarkan riwayat hadis Nabi SAW. Diletakkan di atas, diletakkan. Dia ada 2 takbir, 2 kaedah dalam fiqh mazhab Syafi'i. Dia gunakan, dia panggil wad, meletak. Satu lagi dia pegang. Dia pegang. So sama ada nak letak ke nak pegang ke, tak ada masalah. It's not issue, katakan. Pertama diletakkan di atas kaf. Riwayat Nabi SAW, satu riwayat diletakkan di atas kaf. Atas tak macam ni je, gini, katakan. Ini letak. Yang kedua dia pegang pada, diletakkan di atas pergelangan, pergelangan tangan. Dan yang ketiga diletakkan di sa'id, maknanya di antara pergelangan tangan sampailah siku, sampai pegang ni. Tapi untuk dia pegang siku tak ada. Ada setengah orang dia sembahyang pegang sini. Ada. Wallahu a'lam. Jadi sebenarnya kita kata hanya dibenarkan sini, sini ataupun sini. 3 tempat yang dibenarkan. Wallahu a'lam. Meletakkan tangan kanan atas tangan kiri. Kemudian yang ketiga memandang tempat sujud. Nak letak kat mana tangan tu Ustaz? Dia katakan ni ada 3 tempat yang popular dalam mazhab. Sama ada pandangan yang tak perlu meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Contohnya mazhab Maliki, ada sebagian mazhab ada dalam mazhab Maliki difatwakan dalam mazhab Maliki tak perlu tangan dia diluruskan. Jadi tuan-tuan bila nampak orang sembahyang tangan lurus, tak semestinya dia Syiah. So ada juga dalam mazhab Maliki sembahyangnya tangannya lurus. Dia yang Syiah ni katakan, kita tengok di akhir salatnya, kalau dia lurus di akhir salatnya bagaimana? Kalaulah masa tasyahud tadi dia akan tepuk punggung, dia akan tepuk peranya sebanyak 3 kali, makanya tuan tu confirm Syiah. Ataupun dia sujud atas batu dia yang khusus, batu Karbala dia tu, itu Syiah lah, katakan. Dia tepuk paha dia 3 kali itu. Pertama dia akan laknat Abu Bakar, yang kedua dia laknat Abu Bakar Umar, yang ketiga dia laknat Uthman. Dia tepuk 3 kali itu. Dia ada doa yang dia baca. Dia baca wa na'udzubillah, dia doa laknat kepada Abu Bakar, dia laknat kepada Umar, dia baca doa yang ketiga ialah laknat kepada Uthman radhiyallahu anhum jami'an. Qabbahumullah, katakan. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala katakan beri hidayah lah, katakan kepada orang Syiah tadi, supaya kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, ataupun kepada ahli Sunnah wal Jamaah. Tuan-tuan macam Allah Subhanahu Wa Taala, kita kata itu yang tangan kita. Kalau bagi yang meletakkan tangan pula, khilaf ulama, nak letak di atas pusat seperti mana dalam mazhab Syafi'i, masyhur dalam mazhab Syafi'i ialah atas pusat. Mana pusat kat mana? Bahagian atas, iaitu bawah dada. So atas pusat, bawah dada. Mazhab Hanafi, lelaki mazhab Hanafi dia letak bawah pusat. Dia letak bawah pusat. Kalau perempuan mazhab Hanafi diletak di bahagian dada. Bahagian dada. Itu perempuan mazhab Imam Abi Hanifah rahimahullah ta'ala.
Hambali dia dua. Satu, nama Allah Subhanahu wa taala dia letak bawah pusat. Pandangan yang kedua diletakkan di atas dada, ya kan. Dia letakkan di atas dada. Sama ada untuk lelaki ataupun perempuan. Wallahu a'lam. Jadi kadang-kadang kita tengok apa ni, ada setengah orang sembahyang dia letakkan tangan ni di dada, itu khilaf kata kan. Tak. Jangan kata tu yang letak tangan kat dada tu Wahabi tu. Wahabi saja sekarang ni semua Wahabi belaka kata kan. Ada yang dalam mazhab Syafi'i yang tak pernah diamalkan dalam mazhab Syafi'i, bila ada orang, ada ustaz amalkan je atau beritahu sarankan, terus disebabkan pelik orang tak pernah buat, terus nak dihukumkan sebagai Wahabi. Waliyazbillah min dzalik. Dan kan itu adalah fatwa-fatwa yang difatwakan juga oleh para ulama, yang ulama-ulama mu'tabar namanya Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Baik. Seterusnya sunat yang berikutnya ialah memandang tempat sujud. Seluruh salatnya disunatkan memandang tempat sujud kecuali ketika tasyahud. Ini kalau syekh kami dulu dia kata apa, membatalkan istilahnya lah dia katakan, ataupun pandangan yang mengatakan sembahyang tu boleh pejam mata. Kalau dia sekadar nak pejam sekejap tak apa, katakan ni daripada awal salat sampai akhir salat dia pejam mata dengan alasan kenapa? Sebab nak khusyuk dalam salat. Kalau syekh kami dulu dia kata orang ini telah dipermainkan oleh syaitan. Labbasahu syaitan, ya katakan telah ditalbis, telah dipermainkan. Itu nama Allah. Kenapa? Kerana bersalahan dengan sunnah perbuatannya. Tadi memejam mata itu bersalahan dengan sunnah Nabi SAW. Kerana sunnah Nabi yang thabit ialah ketika salat Nabi lihat tempat sujud. Nabi lihat tempat sujud. So alasan untuk pejam mata itu untuk khusyuk mendengar bacaan imam ke, dengan baca untuk nak menghayati bacaan dia, itu tidak betul kalau dalam salat. Kalau dalam salat, kerana dalam salat kita ada sunnah Nabi SAW, iaitu melihat tempat sujud. Ketika tasyahud, sunat kita melihat kepada jari yang telah ditunjukkan. Telunjuknya tadi kita dah gerakkan jari itu, sunatnya kita melihat seperti mana thabit dalam hadis Nabi SAW. Allah Ta'ala alam. Baik, yang keempat, membaca doa iftitah, sunat Hay'ah. Yang kelima, memohon perlindungan selepas sebelum membaca Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitanirrajim, dibaca ketika selepas ada pandangan yang mengatakan selepas doa iftitah. Ada yang kata sebelum doa iftitah. Wallahu alam ala khilafil ulama. Yang masyhurnya ialah dibaca sebelum membaca surah ataupun sebelum membaca surah Al-Fatihah. Dan juga ianya disunatkan kita baca sebelum membaca surah juga, dilakukan pada setiap rakaat. Ada setengah kata tidak, cukup sekali saja pada awal rakaat, tidak perlu diulang pada setiap rakaat. Wallahu a'lam. Benda tu kita kata maftuh, terbuka lagi, ya, katakan boleh dibaca walaupun dibaca untuk dibaca pada setiap rakaat. Wallahu a'lam. Yang keenam, meletakkan tangan, tadi saya kata dah, meletakkan tangan kanan atas tangan kiri di bawah dada. Di bawah dada atas pusat bawah dada atas pusat. Itu mazhab Syafi'i lah. Yang ketujuh, kita bertadabbur, merenung bacaan agar terhasil khusyuk dan adab berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, fala yatadabbaruna al-Quran am ala qulubin aqfaluha. Adakah mereka tidak bertadabbur ataupun berusaha untuk memahami dan memikirkan isi Al-Quran, atau telah ada di atas hatinya mereka, atas hati mereka tu, ataupun hati-hati mereka telah dikunci, tuan-tuan macam Allah istilahnya. Wallahu a'lam min dzalik. Jadi kita sunat bertadabbur dengan bacaan, tapi bukan dengan kaedah pejam mata ketika solat. Wallahu a'lam. Baik, yang ke-8, mengeraskan dan memperlahankan bacaan pada tempatnya. Kalau kita semayang sunat, semayang zuhur, semuanya perlahanlah suara.
Kalau maghrib sekarang 2 rakaat pertama baca dengan kuat, rakaat ketiga dibaca dengan perlahan. Itulah sunnah Nabi ataupun juga termasuk dalam sunat hay'ah. Kalau tuan-tuan sembahyang maghrib 3 rakaat dibaca perlahan, sah sembahyang dia tak? Sembahyang dia sah tak? Ya, sembahyang dia sah. Kerana bacaan kuat itu hukumnya sunat. Hukumnya sunat hay'ah saja. Yang ke-9, mengucapkan amin selepas sahaja selesai bacaan Fatihah. Kita makmum, kita tunggu imam. Sebab Nabi sebut dalam hadis dia, idza amana al-imam fa aminu. Apabila imam baca amin, kita pun baca amin. Tapi kalau imam tak baca amin, makmum pun senyap? Tak, makmum boleh baca amin, tak ada masalah. Makmum boleh baca amin, katakan. Dibaca dengan pendek, sama ada dibaca dengan amin, katakan. Yang itu yang paling tepatnya nama Allah, iaitu dibaca tu pendek, min tu dibaca dengan panjang, katakan. So ada beberapa riwayat lah, katakan bacaan amin tu ada beberapa riwayat. So yang paling kita yang diterima pakai, katakan dibaca pendek, min dibaca dengan panjang. Wallahu a'lam. Seterusnya, sunat memanjangkan bacaan rakaat pertama ke atas rakaat kedua. Ini antara sunnah juga. Panjangnya rakaat pertama lebih panjang daripada rakaat kedua, rakaat kedua lebih panjang daripada rakaat ketiga, dan rakaat tiga dengan keempat biasanya sama. Biasanya sama. Wallahu a'lam. Bezanya pada rakaat pertama dengan rakaat kedua saja, tuan-tuan mati Allah. Masuk rakaat ketiga memang pendeklah, sebab kita tak ada surah. Yang ada surah ialah rakaat pertama dan rakaat kedua. Yang ke-12, bertakbir. Hendaklah dia bertakbir sebelum rukuk, sebelum sujud, dan semasa bangkit dari sujud dengan lafaz Allahu Akbar. Yang ini dia panggil takbir intiqal, takbir perpindahan. Takbir perpindahan suka saya ingin ingatkan untuk orang yang salat imam atau sebagainya, takbir itu dibaca ketika perpindahan, bukannya ketika dah berpindah. Maksudnya ada setengah orang dia akan baca takbir itu ketika dia dah rukuk ataupun ketika dia dah sujud, dah lekat dah 7 anggota pada tempat sujud, baru dia baca Allahu Akbar. Ini tak boleh. Kenapa? Adabnya kat situ, kita kena baca ketika perpindahan, bukannya ketika dah sampai. Kalau Syekh kami dia kata faqad zalama, sesungguhnya dia telah zalim, telah melakukan satu kezaliman. Kezaliman. Kenapa? Wad'u syai' fi ghairi mawdhi'ihi, meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Jadi takbir intiqal dibaca ketika perpindahan. Sebab ketika sujud ataupun ketika rukuk dah ada bacaan lain, iaitu subhana rabbiyal azimi, dan ketika rukuk, sujud yang akhir sujud, kita dah baca subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Jadi jangan letakkan bacaan perpindahan setelah kita berpindah kepada rukun yang berikutnya. Wallahu a'lam. Dibaca dengan bacalah ketika berpindah Allahu Akbar. Kalau kita jadi makmum, kita risaukan kita jadi imam, kita risaukan makmum itu melewati imam, ataupun maksudnya kita katakan dia mendahului imam. Makmum takut imamnya, takut makmumnya mendahului imam. Kalau dibaca Allahu Akbar, masa nak rukuk tu dia baca, makmum kadang-kadang dah rukuk dulu sebelum imam. Nak ngelakkan begitu, nama Allah, dibaca hampir, jika imam tu naklah dibaca saat-saat nak hampir pada paras rukuk. Ketika paras nak hampir pada rukuk. Kadang-kadang minta maaf, kalau imam lama, imam orang tua, katakan kat kampung-kampung, dia nak turun sujud kadang-kadang lambat, dia baca awal Allahu Akbar, tak? So baru masa dia turun tu, makmum orang muda, makmum pula dengar aja Allahu Akbar, dia dah suruh turun. Itu masalah, katakan. Sebab makmum tak boleh turun. Kalau dia turun mendahului imam, boleh dianggap solatnya batal jika dilakukan dengan sengaja, katakan.
Jadi makmum dengan mati Allah Subhanahu dan sabit dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata sahabat, kami tidak sujud kecuali setelah kami nampak Nabi sujud, barulah dia sujud. So makmum kena bersabar sikit. Tapi yang depan nampak lah ustaz, kami yang belakang mana nampak. So based on takbir je lah. Jadi kita kata kalau begitu, imamnya tadi kena lewatkan sikit bacaan takbirnya ketika nak hampir rukuk, ketika nak hampir sujud. Ataupun ketika dah nak hampir berdiri, barulah dia baca Allahu Akbar. Wallahu a'lam. Tapi tidak diperlu, jangan dibaca ketika dah sampai. Dah sampai, kata dah sampai dah rukuk dah betul, baru dia baca Allahu Akbar. Tak boleh. Sebab itu bukan bacaan ketika rukuk, tetapi dipanggil perpindahan. So bukan setelah berpindah, tetapi semasa berpindah. Itu kena ingat. Kadang banyak yang melakukan kesilapan di situ. Wallahu a'lam. Yang seterusnya, meletakkan tangan ke atas lutut dan rukuk, serta meluruskan punggung dan lehernya dalam rukuk. Itu ketika rukuk lah. Sunat hayahnya tadi kita katakan, ketika rukuk tadi dia kena luruskan, dia kena dia kena letakkan tangannya di atas lutut ketika rukuk, serta meluruskan punggungnya lah. Itu dia kena tekan, nak tak nak kena tekan pada lutut ketika rukuk. Wallahu a'lam, untuk luruskan kakinya. Yang ke-14, tasbih rukuknya subhana rabbiyal azimi, dan ditambah dengan wa bihamdihi. Begitu juga ketika sujud. Ada nak baca dengan subhana rabbiyal azimi saja ustaz, boleh ke? Boleh, tak ada masalah. Hak tu pun ada dalam riwayat hadis Nabi SAW. Memang jelas riwayat hadis Nabi sampai paras subhana rabbiyal azimi. Habis ustaz, mazhab Syafi'i kenapa ditambah wa bihamdihi? Maka tambahan wa bihamdihi itu dari Allah berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu. Dia ada tambahan alhamdu kat situ. Maka diijtihadkan oleh Imam Syafi'i dan juga ulama mazhab Syafi'i menyatakan bahawa disunatkan juga tasbih tadi disertakan dengan alhamdu. Maka ditambah subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi. Wallahu a'lam. Kalau nak straight, tak boleh tadi saya nak amalkan yang dalam hadis subhana rabbiyal azimi saja. Tu yang sabit. Silakan. Tak usah bergaduhlah. Itu usah bergaduh. Wallahu a'lam. Nak baca lafaz yang lain pun banyak lagi. Katakan subuh qudus rabbul malaikatu warruh. Katakan ada. Dibaca dengan zikir-zikir rukuk yang lain, zikir-zikir sujud yang lain pun ada banyak lagi riwayat hadis. Cuma yang popularnya kita kat Malaysia ni subhana rabbiyal azimi dan subhana rabbiyal a'la. Katakan wallahu a'lam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala, kita kata yang ke-15, tasmi' dan tahmid semasa i'tidal. Sami'allahu liman hamidah, rabbana lakal ham. Sama ada nak baca sami'allahu liman hamidah, rabbana lakal ham, ataupun sami'allahu liman hamidah, rabbana walakal ham. Ada juga pemandangan bahawa imam akan baca sami'allahu liman hamidah, makmum akan baca rabbana lakal ham. Itu ada khilaf di sisi ulama. Tapi kalau dibaca imam dan makmum baca dua-dua sekali, tidak ada masalah. Wallahu a'lam. Baik. Yang ke-16, mula-mula meletakkan lutut di atas lantai ketika sujud. Itu sunat. Kita sujud, kita letakkan lutut dulu. Mazhab Syafi'i letak lutut dulu, kemudian barulah kedua-dua belah tangan, kecuali kalau lutut sakit. Kecuali kalau lutut dia sakit. Lutut sakit kita tak boleh buat apa. Badan besar yang katakan dia tak boleh letak lutut dulu. Tombang dia nanti ke depan. Orang badan besar dia kena letak tangan dahulu. Dia tak boleh terus letak lutut. So depends, bergantung pada keadaan seseorang itu. Jadi walaupun mazhab Syafi'i dia pilih letak lutut dulu sebelum tangan. Tapi bergantung kepada condition seseorang. Kalau dia sakit, kalau dia badan besar, maka harus untuk dia buat letakkan tangan dahulu sebelum lutut. Wallahu a'lam.
Berdasarkan hadis Nabi SAW, Nabi SAW bersabda, la yabruku ahadukum kama yabrukul ibil. Janganlah seorang itu turun untuk sujud seperti mana turunnya seekor unta. Ada. Benda itu khilaf ulama. Ini khilaf ulama. Mazhab Syafi'i kata turun lutut dulu. Mazhab Hambali dan mazhab lain kata tak, tangan dahulu. Sebab masing-masing ada hujah. Mazhab Syafi'i ni hujahnya, kita kata unta ni depan dia tangan, belakang dia kaki. Ada. Jadi yang diturunnya dulu tangannya, depan dulu. Pernah naik unta tak? Pergi umrah naik unta tak? Nanti kalau pergi umrah tengok unta mana turun dulu. Kalau tengok dah, unta akan turun dulu macam Allah Subhanahu Wa Taala depan dahulu. So dia kata, mazhab Syafi'i kata pegang yang depan tu tangan, yang belakang tu kaki. Dah. Jadi turunlah kaki dahulu. Turunlah lutut dulu, kemudian baru tangan. Tapi mazhab Hambali dia kata tak. Mazhab Hambali, mazhab lain juga kata tidak. Mana ada unta tu kaki, tangan, semuanya kaki. Ke ada kaki di tangan unta? Ada ke mana ada? Tengok. Unta binatang yang berkaki empat. Kita kata binatang yang berkaki empat. Ni tengok. So binatang berkaki empat, mana empat-empat itu adalah kaki. Dan unta ni tu macam Allah Subhanahu Wa Taala, dia ada berapa lutut? Unta ada berapa lutut? Kepala lutut dia ada berapa? Setiap kaki ada 2. Maknanya ada 8 lah. Kan? Bayang unta. Macam mana unta? Ada 2. Dia ada satu depan, satu lagi belakang. Dua lutut. 2 kepala lutut. Dan ada 2 kepala lutut. Setiap kaki tu. Jadi macam Allah yang diletaknya lutut dulu. Kepala lutut dulu. Wallahu a'lam. Itu khilaf kata. Terus nak buat dua lah. Benda khilaf kata. Jelas khilafnya di sisi ulama. Baik. Kemudian macam Allah Subhanahu Wa Taala, ini ada baru ni ada satu ceramah kata. Bila kata apa ni, letak lutut dulu, mula pula dia kata pandangan tu pandangan Wahabi kata. Itu kita katakan apa ni, kita katakan mungkin sebab dia tak tahu kot dia katakan. Dia kata wallahu a'lam. Baik. Apa dia? Macam-macam dia katakan. Dia letakkan apa ni, pandangan Pak Wahab lah, pandangan W lah dia katakan. Macam-macam dia kata. Okey, itu nama Allah. Seterusnya dia katakan sikit lagi dia kata meletakkan hidung atas lantai sujud sunat hay'ah. Hidung ni diletakkan pada tempat sujud, merenggangkan kedua siku dan rusuk dalam rukuk dan sujud, mengangkat perut daripada peha, jangan terlalu rapat, ada ruang di antara tempat sujud, semua sunat. Berdoa dalam sujud termasuk dalam perkara yang sunat hay'ah. Duduk secara iftirash pada tasyahud awal dan duduk tawarruk pada tasyahud akhir. Berdoa duduk antara dua dalam berdoa dalam duduk antara dua sujud selain daripada bacaan yang kita biasa tahu macam Allah ketika duduk di antara sujud tu, Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni, itu doa yang dikatakan di antara dua sujud, itu pun adalah hukumnya sunat hay'ah. Duduk istirahah. Duduk istirahah ni pada rakaat yang kedua untuk naik pada rakaat yang pertama dan ketiga, yang tidak ada tasyahud awal tu, kita duduk rakaat pertama tu, sebelum berdiri kita duduk sekejap je mengatakan. Dia tak lama, dia panggil jilsah istirahah. Duduk istirahah itu juga termasuk dalam perkara yang sunat hay'ah. Yang seterusnya meletakkan tangan atas peha dengan terbuka jarinya separuh lutut dalam duduk antara dua sujud. Kita letakkan kedua-dua tangan kita pada peha kita ketika duduk di antara dua sujud. Itu sunat hay'ah juga. Ataupun meletakkan tangan atas lantai semasa bangun untuk rakaat yang kedua itu juga adalah hukumnya sunat.
Kita nak naik kan, kita letak dan kita nak naik. Itu ada pandangan. Ada yang setengah kata bukan dengan cara letak tetapi dengan cara genggam. Genggam. Wallahu a'lam. Yang seluruhnya meletakkan tangan kanan pada paha kanan dan dengan menggenggam dan memberi isyarat dengan jari telunjuk, itu pada ketika tasyahud awal dan juga pada ketika tasyahud akhir. Yang ke-26, berselawat ke atas keluarga Nabi dan juga selawat Ibrahimiyah. Juga termasuk dalam sunat hai'ah. Ada yang sebab tu tadi ada khilaf, dia masuk dalam sunat ab'ad ke ataupun sunat hai'ah katakan. Dan yang akhir, yang seterusnya ialah memberi salam kedua. Salam pertama rukun, salam kedua hukumnya sunat. Yang ke-28, niat memberi salam pada orang yang hadir ketika memberi salam yang pertama dan yang kedua. Begitu je lah nyatakan. Tetapi nama Allah Subhanahu Wa Taala tak perlu jawab pun salam tu. Tak perlu jawab. Jangan yang makmum yang sebelah menjawab salam makmum yang sebelahnya nyatakan. Yang ke-29, khusyuk termasuk dalam sunat. Dan yang ke-30, berdoa selepas tasyahud. Fil alamin innaka hamidum majid. Sebelum beri salam, sunat berdoa. Nabi kata apa dalam hadis, ta'awwadz minal arba', ta'awwadz min arba'. Mohonlah perlindungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala daripada dengan Allah pada 4 perkara. Azabul qabr, azabun nar, fitnatul masihid dajjal, dengan fitnatul mahya wa mamat. Itu ada 4 Nabi sarankan kita ketika kita membaca ketika kita pun sebelum bagi salam, selepas tasyahud akhir. Wallahu a'lam. Selesai kita katakan. Nanti kita bacalah, nanti kemudian kita baca dalam uraian dalam kitab. Saya baca yang dalam ringkas di 30 antara yang disebut sebagai perkara sunat dalam solat, sunat hai'ahnya. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Okey, ada soalan nak tanya kalau ada? Macam mana? Ditinggalkan sengaja, pertama sekali makruh mengmati Allah Subhanahu Wa Taala, dan yang kedua kurang pahala. Salatnya sah. Salatnya sah, dan salatnya dianggap sebagai tidak sempurna lah. Sebab salat yang sempurna ialah apabila dia melakukan semua sunat dan rukun tentulah, katakan. Dia lakukan dengan, dia sempurnakan dengan sunat-sunatnya sekali, barulah dianggap salatnya sempurna, katakan. Wallahu a'lam. Okey? Ya. Ya. Tak boleh. Ya. Kalau dia lupa, macam mana? Macam mana? Silap cakap. Mana dia lafaz macam contohnya salamun alaikum, kemudian selepas tu baru dibaca assalamualaikum. Tak. Wallahu a'lam. Ya kan. Kena tanya mufti tu. Ya kan. Tapi dia kata memang kalau seorang itu melafazkan salam dengan bacaan salamun alaikum ketika tasyahud akhir, selepas tasyahud, ketika memberi salam yang pertama, memang tidak betul. Mana kita dah ambil dan sebelum ni nama Allah Subhanahu Wa Taala bacaan salamun alaikum tanpa alif lam kat situ ketika memberi salam yang pertama dianggap tidak sah, katakan. Dibaca assalamu alaikum. Tapi kalau kita terdengar, kadang-kadang kita dengar ni tak sama, katakan, ataupun mungkin orang lain pun dengar sama, tapi kena buat confirmation dengan ustaz yang imam tu. Awak baca tadi assalam ke salam, kadang-kadang kita ni tersilap dengar, kan. Imam tu pula kadang-kadang dia baca assalam tu, dia mungkin tak kedengaran, tapi dia baca sebenarnya assalamualaikum. Wallahu a'lam. Yang tapi cuma adakah boleh ditampung dengan salam yang kedua, untuk yang ni, nanti saya cuba rujuk nama Allah Subhanahu Wa Taala. Kita bagi tahulah insya-Allah pada masa akan datang. Ya, bang.
Tidak sabit daripada Nabi SAW, tidak sabit. Kita hanya sunat mengangkat kita mengangkat tangan tadi pada rakaat pertama ketika takbiratul ihram, dan bangkit daripada tasyahud awal. Bangkit daripada tasyahud awal je saja yang kita sunat. So pada rakaat yang ketiga tidak ada. Pada rakaat ketiga tidak ada. Of course kita katakan pada rakaat keempat, jika kita masbuk, kita ada tambah satu lagi rakaat, as long as dia lepas tasyahud, maka sunat kita angkat tangan. Selain daripada itu tak ada. Kalau dia dianggap sebagai makruh lah, sebab perbuatan tu tidaklah kata sebab dia bukan rukun, kecuali kalau dia tambah rukun itu tak sah lah salatnya. Yang itu bukan rukun. Mungkin kita kata yazdadul harakah, tambah, kita lihatlah, kita katakan adakah pergerakannya tadi bergerak lebih daripada 3 kali, kalau atau lebih daripada 2 kali, mana 3 kali berturut-turut. Mazhab Syafi'i kena tengok kat situ pula lah. Kalau dia pergerakannya tadi 3 pergerakan berturut-turut, maka batal lah sembahyang ni. Wallahu a'lam. Ya. Rakaat ketiga. Itu memang sunnah. Mana tadi kan kita kata salah satu tempat yang kita sunat angkat tangan ialah selepas tasyahud awal. Nak bangun tu memang kita sunat angkat tangan. Yang persoalan yang tadi tu ialah rakaat pertama nak masuk rakaat yang kedua. Rakaat kedua, ketiga memang sabit. Memang sunnah. Begitu juga kalau kita masbuk, kita masuk rakaat, kita ada satu lagi rakaat yang kita ditambah. Maka selepas imam bagi salam, tasyahud akhir bagi salam, kita tambahkan. Maka kita bangun tu tadi sunat juga kita mengangkat tangan. Yang tak ada tu ialah pada rakaat pertama nak pergi rakaat kedua. Itu tak ada. Wallahu a'lam. Ya bang. Kita tinggal buat sekali je, ya. Kalau dia tinggal banyak perkara sunat ba'at sekali pun, kita kata yang di sujud sahwinya sekali je lah. Bukan sujud sahwi tu sekali. Sujud sahwi itu dilakukan 2 kali sujud. Maknanya jangan diulang lagi 2 kali. Tidak. Maknanya dia buat sebab ada setengah orang dia teringat, dia teringat ustaz kata sujud sahwi sekali. Jadi dia sujud tu sekali je lah. Sedangkan ustaz katakan sujud sahwi itu dua kali sujud. Yang dikatakan sujud sekali ialah maksudnya kalau dia tertinggal banyak sunat, dia hanya sujud sekali. Bukan makna perbuatan sujud tu dibuat sekali sujud saja. Faham tak maksud saya katakan? Sebab takut orang silap. Sujud tu dilakukan, kaifiyah sujud sahwi tu dilakukan sebanyak 2 kali sujud. Tu kaifiyah. Tapi perlu tak dia ulang sujud sahwi tadi jika dia meninggalkan 2 ke 3 sunat amal? Tidak perlu. Dia hanya buat sekali je lah, iaitu 2 kali sujud tu sahaja. Wallahu ta'ala alam. Gerak sampai habis. Sampai habis hingga imam bagi salam, baru kita turun. Wallahu a'lam. Sebab tu dalam mazhab Syafi'i katakan memang digeraknya pada, ada 2 pandangan dalam mazhab Syafi'i. Yang pertama, digerakkan jari tadi daripada awal, mula at-tahiyyah lagi dah gerak. Kemudian yang masyhurnya ialah ketika lafaz syahadah, asyhadu an la ilaha illallah. Gerak tadi nama Allah, gerak betul-betul. Jangan main-main. Tu sekejap lagi kata. Dia orang kita, dia gerak jari gitu je, sikit je katakan. Tuan-tuan, dalam bahasa Arab
Nabi sebut, dia kata faharraka usbu'ahu, digunakan lafaz harraka. Kupasan dalam syarah hadis dalam mazhab nyatakan dia harraka ni, dia kata fi'il yang merujuk kepada mubalaghah, nyatakan mubalaghah, which maknanya pergerakan yang dibuat bersungguh-sungguh, dan gerakan jari itu adalah untuk menyatakan tauhid. Jadi dia buat betul, sungguh tegak, lurus, bukan mengekor ke tunduk ke, tak ada, lurus menghadap ke arah kiblat, kata sampai habis, katakan. Sebab itu kita disunatkan melihat tasyahud itu. Adapun yang gerak tu, katakan mazhab Hanafi dia gerak sekali je, asyhadu an la ilaha illallah, dan itu. Mazhab Hanbali dia gerak ujung sikit je, kata sikit ujungnya dia gerak. Kerana bahasakan perkataan harraka, faharraka usbu'ahu, antara makna dalam bahasa Arab menggunakan wazan fa'ala, harraka, jadi kalau dalam bahasa Arab pada fa'ala, dia punya acuan dia fa'ala. Antara maknanya ialah perbuatan itu diulang berulang-ulang. Contohnya kita kata daraba, pukul. Daraba maknanya pukul banyak kali. Dia ditambah je sabdu, maknanya dia pukul banyak kali. Lepas tu dalam Quran Allah sebut inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Ayat yang lain dalam surah Al-Qadar, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Kenapa anzala? Kenapa nazzala? Anzala merujuk penurunan Al-Quran daripada Lauhil Mahfuz ke langit dunia sekali saja, tetapi penurunan Al-Quran daripada langit dunia kepada Nabi SAW berlaku berulang-ulang kali. Sebab itu Allah ungkapkan inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Itu maksudnya perkataan tadi berulang. So tak ada isu pasal Wahabi ke Pak Wahab ke W ke, sebenarnya tak ada apa pun, kata kan. Orang tu yang tak tahu, dia main cakap je lah, kata kan, yang gerak jadi tu Wahabi, kata kan. Dia tahu mazhab Hanbali, mazhab Hanafi, mazhab Hanbali dengan mazhab Maliki. Maliki ni kita katakan ulama mazhab Maliki yang berpegang pada mazhab Maliki ramai. Afrika pun ramai yang bermazhab dengan mazhab Maliki. Belah Europe majoriti semua ini adalah Maliki, mati Allah. Europe majoriti semua Maliki. Mereka gerakkan jadi lagi kuat, ya kan. Wallahu a'lam. So tak ada timbul ni kita gerak jari tu Wahabi, ataupun kalau ustaz dia cari signal tak jumpa tu kena gerak. Itu tak perlulah semua itu, Allah a'lam. Benda tu khilaf, katakan. Right. Okey, ada lagi nak tanya? Ya. Sujud dia ada adab. Rukuk ada adab. Kita berdiri salat tadi pun ada adabnya. Apa dia ada adab dalam salat, katakan. First, nama Allah Subhanahu wa taala, adabnya kita kata setengah masuk dalam perkara sunat. Sunat ada yang kata adab. Yang sunnah Nabi SAW, yang warid dalam sunnah Nabi, warid dalam hadis Nabi SAW, Nabi semayang rakaat pertama lebih panjang daripada rakaat yang kedua. Itu memang sabit dalam hadis, sama ada semayang fardu ataupun semayang sunat. Kemudian mati Allah, untuk rukuk dengan sujud dia tidak ada sunnahnya. Dalam hadis Nabi memberitahu sahabat meriwayatkan rakaat pertama rukuk iktidalnya, rukuknya, sujudnya sama panjang dengan kadar berdirinya. Katakan, faham katakan? Kadar sama panjang dengan kadar berdirinya. Rakaat kedua pendek, maka rakaat kedua rukuk dengan sujudnya semuanya iktidalnya sama kadar panjang, maksimumnya ialah dia tak boleh lebih daripada kadar berdiri. Dah. Kalaulah misal kata kita nak sujud lama,
Sujud lama ni tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala, apa yang kita boleh buat? Doa lah. Kita boleh berdoa ketika sujud. Khususnya salat sunat. Khususnya ketika salat sunat. Nabi sebut dalam hadis dia, akrabul makna tempat yang paling hampir seorang hamba-Nya kepada Tuhannya ialah ketika dia sujud, dia doa. Persoalan kalau kita salat fardu berimam atau sembahyang sunat, kita berimam dengan imam, doa dah baca doa dah panjang dah, imam tu panjang lagi doanya, katakan. So kita nak buat apa? Boleh tak saya baca sambung zikir? Boleh. Tak ada masalah, katakan. Even salat fardu, kalau imam tadi imam awal lama dia baca subhana rabbiyal a'la, baru baca subhana rabbiyal a'la, belum habis a'la, makmum dah 3 kali dah. Ada. Makmum laju subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la. Laju. Imam tu orang lama, dia baca lambat. Kita pula apalah pak imam ni lambat sangat, kata. Boleh tak makmum tadi nama Allah nak ulang lagi dia punya zikirnya? Yes, harus. Boleh kita katakan. Subhana rabbiyal azim. Berapa banyak Ustaz? Selagi mana imam tadi sujud lagi. Tapi untuk dia diam semata dalam solatnya tidak. Nanti kalau dia diam, tu yang datang dalam apa pak imam lambat sangat ni. Dia automatik dia akan datang benda-benda begitu. So bila kita di kaedah dia al-masyghul la yushghal. Bila kita menyibukkan diri kita dengan sesuatu, kita tak sukar untuk kita disibukkan dengan benda lain. Maknanya kalau kita tengah buat satu kerja nama Allah, kita takkan boleh buat 2 kerja dalam satu masa, tak boleh. Betul kaedah dia al-masyghul la yushghal. Sebab kita sibukkan diri kita ketika rukuk, ketika sujud tadi. Jika imam tu panjang, kita jangan kosongkan tanpa membaca zikir apa-apa. Bacalah zikir rukuk tadi, zikir sujud tadi, ulang, tak ada masalah. Allahu a'lam. Okey, lain? Tak ada. Macam mana? Dia pegang dia pegang betis. Tu tak kita kata macam Allah Subhanahu wa taala, kalau kita kata dia pegang satu, bila dia pegang betis tadi bersalahan dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, jika dia pegang tadi ke bawah lebih daripada paras rukuk yang sebenar, maka dianggap ianya adalah kita kata setengahnya ulama maknanya meletakkan salatnya tadi tidak sah kerana dia telah sampai ke paras sujud. Nak sampai paras sujud. Dah melepasi paras rukuk. Ada macam-macam orang style dia semayang kan, kata kan. Dia nak buat style sendiri. Semayang tak boleh ikut style sendiri. Semayang kena ikut sunnah Nabi SAW. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Semayanglah kamu seperti mana kamu lihat aku semayang. Wallahu a'lam. Ya. Kita kata kalau dia dah turun betul lebih daripada paras rukuk, nama Allah batal lah. Dia ada memang ada macam tu ya. Walau kita kena tengok dia lebih tak paras rukuk. Dia punya bahu dia tu, dia punya belakang dengan kepalanya tu nak sampai rukuk ke ataupun dia masih lagi normal paras rukuk. Kalau dia pegang keting tadi, dia punya paras rukuknya masih lagi normal, tidaklah sampai nak kepalanya tunduk ke bawah, katakan nak sampai ke sujud, kita kata okey lagilah, sah lagilah. Tapi kalau dia dah lebih daripada paras rukuk, maknanya dah kepalanya dah jejak ke bawah, dah hampir ke bawah, katakan dah melepasi kawasan rukuk yang normal, maka salatnya batal lah. Wallahu a'lam. Ya Masri. Bergantung. Sedar tak sedar? Tak sedar lain. Kalau dia tahu sengaja, katakan kita yang nampak boleh tutup tak? Kalau kita tak boleh tutup, macam Allah. Jadi orang biasanya kita kata kalau kita ni kita nak tutup macam Allah, macam orang perempuan kan, bila dia nampak
auratnya, saya lelaki ke perempuan ke, kalau dia sedar auratnya terbuka, wajib ditutup. Dia sedar. Hak tak sedar lah, tak tahu. Orang perempuan tanya, Ustaz, kalau lah rambutnya terkeluar, biasanya lah dia katakan semayang, kadang rambutnya 2-3 helai keluar, sah tak semayang dia? Saya kata kalau dia sedar tapi dia biarkannya sampai hampir salat, salatnya tak sah. Nampak daripada mana? Siapa yang tengok? Makmum yang salah. Lah siapa suruh tengok? Ha? Kaedah dia, apa saja yang dilihat daripada bawah tidak dikatakan aurat. Faham kata? Apa saja yang ditengok daripada bawah tidak dikatakan aurat. Kita lalu kat tangga, tengok atas, orang tak pakai seluar dalam. Apa tak tutup aurat, dia kata. Salahnya bukan salah orang tu, salahnya kita yang pergi tengok apa. Kita kena jaga mata kita. Tak tengok. Dia kena masukkan segera. Yang dia apabila dia sedar, dia semayang, dia sedar rambut dia ni kan, dia cepat-cepat masukkan dalam dan diteruskan solat. Okey, tak ada masalah. Yang masalahnya dia sedar dan diteruskan solat. Itu masalah. Tuan-tuan, kalau semayang kan, kain tanggal, jubah ada okey lah. Jubah ada okey lah. Tengah semayang, tiba-tiba kain koyak, tak pernah dibuat lagi. Kalau abang pakai seluar kan, dia katakan yang pakai seluar, kebetulan nak turun sujud, koyak. Koyak pula tempat yang memang aurat, mengatakan. Macam mana nak buat? Mengatakan. Ulama ada beberapa pandangan kat sini. Pertama, dia boleh tutup tak? Let's say lah, dia ada kain. Dia ada kain kat sini. Dia boleh tutup tak? Kalau boleh tutup. Tapi kalau paling worst situation, mengatakan dia tak boleh tutup, so memang dia kena batalkan semayang lah. Dia kena cari kain lah, tutup. Dia kena cari kain dan tutup. Tapi kalau dia pakai kain pelikat, anaknya tarik. Biasa budak-budak kan kat rumah kan, kita semayang kat rumah, anaknya kebetulan dengan semayang tu, kita pula tak adalah ketat sangat kain tu, elok je dia pegang, dia tarik kain, dia tertanggal kain. Macam Allah. Macam ni cara nak buat? Adakah perlu batas semayang? Tak perlu pun, kalau kita boleh usahakan untuk kita pegang kain tersebut dan kita ikat balik dengan kadar pergerakan yang minimum yang dibenarkan. Tapi majoriti orang dah kena tarik tu, dia suruh batal, dia marah anaknya dulu lah. Wallahualam. Ada ya kan. Jadi okey, insya-Allah lah ya katakan. Jadi kita sambung lagi pada masa yang akan datang. Wallahu ta'ala alam bissawab. Jadi setakat itu saja dengan nama Allah kita akhiri dengan bacaan tasbih kafarah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.